Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5 bab 9 Malaysia dalam kerjasama antarabangsa. Di bawah tajuk kecilnya K Masyarakat dan K Ekonomi. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Baiklah, di bawah tajuk cabaran masa kini ada 5 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, globalisasi. Yang kedua, K masyarakat. Yang ketiga, K ekonomi. Yang keempat, MSc. Dan yang kelima, ICT. Baiklah, hari ini saya akan menyentuh dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan K masyarakat dan juga K ekonomi. Di bawah tajuk K masyarakat ada 2 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, maksud K masyarakat. Yang kedua, langkah-langkah kerajaan untuk mencapai status ataupun untuk mencapai matlamat K masyarakat. Okey, baiklah kita lihat yang pertama dulu, iaitu maksud K masyarakat. Maksud K masyarakat ialah masyarakat yang sentiasa berusaha membaiki diri, iaitu masyarakat yang baiki diri. Yang kedua, masyarakat yang sentiasa kayakan diri dengan pengetahuan. Masyarakat yang kaya dengan pengetahuan, iaitu kaya dengan pengetahuan. Dan yang ketiga, masyarakat yang sentiasa berdaya saing. Masyarakat yang berdaya saing. Jadi dia punya formula untuk maksud K masyarakat, baik kaya dari sakit. Okey, tengok penerangan formula. Yang pertama, baik merujuk kepada membaiki. Iaitu membaiki berasal daripada perkataan baik. Yang kedua, kaya. Kaya merujuk kepada kayakan, iaitu kayakan diri dengan ilmu pengetahuan. Dari merujuk pada berdaya. Berdaya berasal dari perkataan daya. Persamaan pada huruf DA di depan. Daya, dari. Sakit merujuk pada saing. Persamaan pada huruf SA di depan. Sakit, saing. Jadi apa formula untuk maksud K masyarakat? Baik kaya dari sakit. Baik tu apa? Masyarakat yang membaiki diri. Kaya tu apa? Masyarakat yang kaya dengan ilmu pengetahuan. Dari sakit tu apa? Masyarakat yang berdaya saing. Okey, seterusnya langkah-langkah kerajaan untuk melahirkan K masyarakat. Ada 5 langkah yang utama. Yang pertama, ICT, iaitu menyedarkan masyarakat tentang penggunaan ICT. Yang kedua, menyediakan kemudahan ICT. Jadi ada beberapa perkara berkaitan dengan ICT, 2 perkara. Yang pertama, sedarkan masyarakat guna ICT, iaitu sedar guna ICT. Yang kedua, sedia kemudahan ICT. Sedar dengan sedia. Sedia apa? Sedia kemudahan. Okey, yang kedua dalam bidang pendidikan. Tugas yang pertama, susun semula sistem pendidikan. Yang kedua, sedia apa? Sedia kemudahan pendidikan. Jadi di sini ada 2 sedia yang kita belajar. Yang pertama tadi, kalau ICT, sedia kemudahan ICT. Kalau pendidikan, sedia kemudahan pendidikan. Selain sedia kemudahan ICT, ada apa lagi berkaitan ICT? Sedar guna ICT. Selain sedia kemudahan pendidikan, ada apa lagi berkaitan pendidikan? Susun semula sistem pendidikan. Okey, kemudiannya sekolah. Ada 2 sekolah diwujudkan, iaitu sekolah wawasan dengan sekolah bestari. Apa guna sekolah wawasan? Untuk mewujudkan perpaduan kaum. Apa guna sekolah bestari? Mempunyai banyak kemudahan ICT. Okey, seterusnya kurikulum. Yang pertama, kurikulum diubah mengikut perkembangan ICT. Yang kedua, kurikulum diubah bagi melahirkan pelajar yang kreatif, kritik, dinamik dan analitis. Jadi kurikulum kena buat apa? Kurikulum kena ubah. Yang pertama, diubah mengikut perkembangan ICT. Yang kedua, diubah bagi melahirkan pelajar yang macam mana? Yang kreatif, kritik, dinamik dan analitis. Last sekali, kerja, iaitu melahirkan pekerja yang berpelajaran tinggi, berkemahiran dan bermotivasi tinggi. Ada berapa ciri pekerja dilahirkan? Ada 3 ciri. Yang pertama, berpelajaran tinggi. Yang kedua, berkemahiran dan bermotivasi. Jadi apa formula untuk langkah-langkah kerajaan melahirkan K masyarakat? Siti dididik suka kulum meja. Siti dididik suka kulum apa? Kulum meja. Okey, tengok penerangan formula. Siti merujuk pada ICT. Dididik merujuk pada pendidikan. Pendidikan berasal dari perkataan dididik. Cikgu ubah jadi dididik. Suka merujuk pada sekolah, persamaan pada huruf S di depan. Kulum merujuk pada kurikulum. Cikgu ambil 2 sebutan lah kurikulum. Dan last sekali, meja merujuk pada kerja. Cikgu ambil sebutan lah je. Sebutan lah je. Kerja,
meja. Jadi apa formula untuk langkah-langkah kerajaan melahirkan K masyarakat? Siti dididik suka kulum meja. Siti merujuk apa? Merujuk pada ICT, iaitu sedia kemudahan ICT dan juga sedar guna ICT. Dididik tu merujuk apa? Pendidikan, iaitu sedia kemudahan pendidikan dan susun semula sistem pendidikan. Suka merujuk apa? Sekolah. Ada berapa sekolah? 2 sekolah. Sekolah wawasan dengan sekolah bestari. Apa guna sekolah wawasan? Mempunyai masyarakat pelajar pelbagai kaum, wawasan pelbagai kaum. Yang satu lagi sekolah bestari. Apa guna sekolah bestari? Mempunyai banyak kemudahan ICT. Kurikulum diubah. Yang pertama bagi melahirkan pelajar yang kreatif, kritik, dinamik dan analitis. Yang kedua diubah selaras dengan perkembangan ICT. Last sekali pekerja yang macam mana? Yang ada 3 kategori. Berpengetahuan tinggi, berkemahiran dan bermotivasi dilahirkan. Jadi apa formula untuk langkah-langkah kerajaan mencapai K masyarakat? Siti dididik suka kulum meja. Okey, seterusnya kita lihat K ekonomi pula. Untuk K ekonomi ada 2 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama maksud K ekonomi dan yang kedua langkah-langkah kerajaan mencapai status K ekonomi. Okey, maksud K ekonomi. Bila disebut K ekonomi, ada 2 sebutan yang disebut K dengan ekonomi. K merujuk pada knowledge, iaitu pengetahuan. Ekonomi merujuk pada ekonomi juga, iaitu ekonomi berlandaskan pengetahuan. Ingatlah, K ekonomi, K itu merujuk apa? Knowledge. Jadi ekonomi berlandaskan pengetahuan. Keupayaan seseorang untuk menggunakan ilmu pengetahuan. Dia guna ilmu untuk apa? Mencipta satu nilai yang baru untuk membawa kemajuan. Ianya digerakkan oleh modal intelek ataupun pekerja yang berpengetahuan. Jadi apa formula untuk maksud K ekonomi? Keupayaan cipan muda. Keupayaan itu merujuk apa? Keupayaan seseorang untuk menggunakan ilmu pengetahuan. Cipan itu merujuk apa? Cipta. Persamaan pada huruf CI di depan. Mencipta berasal dari perkataan cipta. Sama dengan cipan, iaitu ejaan bermula pada huruf CI. Jadi cipan merujuk pada cipta. Mencipta satu nilai yang baru untuk membawa kemajuan. Dan sekali muda merujuk pada modal. Bersama pada huruf M dengan D di tengah-tengah. Muda, modal. Iaitu digerakkan oleh modal intelek. Jadi apa formula untuk masuk ke ekonomi? Keupayaan cipan muda. Keupayaan itu merujuk apa? Keupayaan seseorang menggunakan ilmu pengetahuan. Cipan itu merujuk apa? Mencipta satu nilai yang baru. Muda itu merujuk apa? Modal intelek. Okey, seterusnya langkah-langkah kerajaan untuk melahirkan K ekonomi. Yang pertama, kerajaan sentiasa menggalakkan rakyatnya menggunakan segala penemuan baru, iaitu menggunakan penemuan baru dengan cara membangunkan modal insan. Ingatlah, macam mana nak menggunakan segala penemuan baru? Macam mana nak buat penemuan baru? Dengan cara membangunkan modal insan. Macam mana nak membangunkan penemuan baru? Dengan cara apa? Dengan cara membangunkan modal insan. Hanya modal insan saja yang dapat membuat penemuan baru. Yang kedua, menggalakkan penciptaan baru. Bila dah cipta, kita nak buat apa? Menggalakkan pendaftaran paten. Ingatlah, segala ciptaan kena daftar. Itu daftar apa? Daftar paten. Jadi, selepas cipta kita nak buat apa? Kita daftar paten. Dan last sekali, menjalankan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan. Justru kerajaan memperuntukkan peruntukan yang besar kepada bidang R&D. Jadi ada berapa langkah kerajaan? Ada 3 langkah kerajaan. Yang pertama, menggalakkan penemuan baru. Yang kedua, penciptaan baru. Dan yang ketiga, menggalakkan penyelidikan dan pembangunan. Jadi apa formula untuk langkah-langkah kerajaan mencapai K ekonomi? Formulanya penemuan cipan penyet. Penemuan cipan macam mana? Penemuan cipan penyet. Penyet tu cipan tu. Kenapa penyet? Penyet sebab kena langgak dengan tayar kereta. Jadi penemuan cipan penyet. Okey, tengok pelanggan formula. Penemuan merujuk pada penemuan juga, iaitu menggalakkan penemuan baru. Dibangunkan oleh modal apa? Modal insan. Cipan merujuk pada penciptaan. Penciptaan berasal dari perkataan cipta. Bersama pada huruf CI di depan. Cipan, cipta.
iaitu menggalakkan penciptaan baru. Lepas ciptaan buat apa? Menggalakkan pendaftaran paten. Dan last sekali, penyet merujuk pada penyelidikan. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan. Justru peruntukan yang besar diberi kepada bidang penyelidikan. Jadi apa formula untuk langkah-langkah kerajaan melahirkan keekonomi? Penemuan Cipan Penyet. Penemuan Cipan Penyet. Penemuan merujuk pada penemuan baru. Menggalakkan penemuan baru dengan cara membangunkan modal insan. Cipan merujuk pada penciptaan baru, pendaftaran paten. Penyet merujuk pada penyelidikan dan pembangunan yang berterusan. Jadi peruntukan yang besar kepada bidang R&D, penyelidikan dan pembangunan. Okey, hari sekali kita lihat analisis kekerapan bab 9 adalah SPM untuk Ketua 2 daripada 2010 sampai 2019. Tengok warna oranye itu adalah SPM sebenar, warna kelabu itu adalah SPM ulangan. Untuk bab 9 ni adalah bab yang merupakan soalan bocok bagi Kertas 2 untuk soalan esei nombor 11. Ingatlah soalan esei nombor 11 ada dalam bab apa? Bab 9 tingkatan 5. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk di dalam bab 9. Kerana apa? Kerana akan naik satu soalan esei bocok di dalam Kertas 2, iaitu soalan esei nombor 11. Tak kira sama ada SPM sebenar ataupun SPM ulangan, akan naik satu soalan esei nombor apa? Nombor 11 dalam Kertas 2. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk semua tajuk di dalam bab 9. Okey, seterusnya kita lihat analisis kekerapan tajuk untuk Kertas 2 adalah SPM 2010 sampai 2019. Setakat hingga ke hari ini, untuk tajuk yang kita belajar tadi, tajuk apa? Masyarakat dan ekonomi, tak pernah langsung lagi ditanya. Daripada 2010 sampai 2019, berkemungkinan yang sangat besar pada tahun ini akan ditanya. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk ekonomi dan juga masyarakat. Kerana berkemungkinan yang sangat tinggi pada tahun 2020 ni, sama ada SPM sebenar ataupun SPM ulangan, akan ditanya untuk tajuk ekonomi dan masyarakat dalam soalan esei nombor apa? Soalan esei nombor 11. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 2, 4, 4. Baiklah kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya, apakah maksud ekonomi? Apakah anda soalan maksud ekonomi? Ingat lagi tak? Ada formula tak untuk masuk ekonomi? Ada. Apa formulanya? Keupayaan Cipan Muda. Yang paling penting kena tahu ekonomi. K itu merujuk apa? Knowledge, iaitu ekonomi berlandaskan pengetahuan. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi boleh pembuka kat soalan. Maksud ekonomi ialah ekonomi berlandaskan pengetahuan. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua koma. Merujuk keupayaan seseorang untuk menggunakan ilmu pengetahuan untuk mencipta satu nilai baru bagi membawa kemajuan. Ada lagi dah maksud dah? Ada satu lagi. Apa satu lagi? Ingat balik formula. Keupayaan Cipan Muda. Muda tu apa? Digerakkan oleh modal intelek. Okey, soalan B. Soalan B dia tanya, jelaskan usaha kerajaan dalam menjayakan ekonomi. Apa kehendak soalan? Kehendak soalan nak usaha kerajaan. Ada formula tak untuk usaha kerajaan bagi menjayakan ekonomi? Ada. Apa formulanya? Penemuan Cipan Penyet. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan tu. Usaha kerajaan dalam menjayakan ekonomi ialah menggalakkan rakyatnya menggunakan segala penemuan baru. Hal ini dengan cara membangunkan modal insan. Titik. Untuk isi yang kedua, cara nak masuk isi yang kedua kena guna apa? Guna penanda wacana. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua koma. Menggalakkan penciptaan baru. Hari ini dengan cara menggalakkan pendaftaran paten. Ada lagi tak? Ada satu lagi. Apa dah? Ingat balik formula. Penemuan Cipan Penyet. Penyet tu apa? Penyelidikan dan pembangunan berterusan dijalankan. Hari ini dengan cara memperuntukkan peruntukan yang besar dalam bidang R&D. Okey, seterusnya soalan C. Pada pandangan anda, apakah ciri-ciri masyarakat yang mampu merealisasikan kejayaan ekonomi? Apa kehendak soalan? Ciri-ciri masyarakat yang mampu merealisasikan kejayaan ekonomi. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk
ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil bilik pembuka kat soalan. Ciri-ciri masyarakat yang mampu merealisasikan kejayaan ekonomi ialah masyarakat yang mengamalkan pendidikan sepanjang hayat. Titik. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, menguasai kemahiran ICT. Lepas kedua, ketiga, sentiasa berfikiran kreatif dan inovatif. Dan last sekali keempat, bersedia menerima perubahan secara terbuka. Okey, last sekali kita lihat contoh soalan esei. Markahnya 488. Baiklah kita lihat soalan A dulu. Soalan A ditanya, A1 Roman tanya definisi K masyarakat. Ada formula tak untuk definisi K masyarakat? Ada. Apa formulanya? Baik kaya dari sakit. Okey, seperti biasa soalan esei wajib ada pembuka. Jadi sebelum nak jawab, ambil balik pembuka kat soalan. Definisi K masyarakat ialah masyarakat yang sentiasa berusaha membaiki diri. Titik. Lepas titik, penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua koma, masyarakat yang sentiasa kayakan diri dengan pengetahuan. Dan last sekali ketiga, masyarakat yang berdaya saing. Okey, soalan A2 Roman. Dia tanya definisi K ekonomi. Ada formula tak untuk definisi K ekonomi? Ada. Apa formulanya? Keupayaan cipan muda. Keupayaan cipan muda. Okey, jadi seperti biasa soalan esei wajib ada pembuka. Jadi ambil pembuka kat soalan. Definisi K ekonomi ialah ekonomi berlandaskan pengetahuan. Titik. Penanda wacana cikgu ajak guna number. Kedua koma, keupayaan seseorang menggunakan ilmu pengetahuan untuk mencipta satu nilai yang baru untuk membawa kemajuan. Titik. Lepas kedua ketiga, ianya digerakkan oleh modal intelek. Okey, seterusnya tengok soalan B. Terangkan usaha kerajaan untuk mencapai matlamat di soalan 1A. Matlamat apa soalan 1A tadi? Matlamat K ekonomi dengan K masyarakat. Ada formula tak untuk usaha kerajaan dalam K masyarakat? Ada. Apa formulanya? Siti dididik suka kulum meja. Ada formula tak untuk K ekonomi? Ada. Apa formulanya? Keupayaan cipan penyet. Keupayaan bukan, tetapi penemuan. Penemuan cipan penyet. Ya, kita berjumpa cipan yang penyet. Jadi penemuan cipan penyet. Okey, jadi seperti biasa soalan esei wajib ada pembuka. Jadi ambil pembuka. Usaha kerajaan untuk mencapai matlamat K masyarakat ialah menyedarkan masyarakat tentang penggunaan ICT. Titik. Lepas titik, penanda wacana guna number. Kedua, kerajaan menyediakan kemudahan ICT. Lepas kedua, ketiga, menyusun semula sistem pendidikan. Titik. Ketiga, keempat, menyediakan kemudahan dalam bidang pendidikan. Lepas keempat, kelima, skala wawasan diwujudkan untuk mewujudkan perpaduan kaum. Keenam, skala bestari dibina yang mempunyai banyak kemudahan ICT. Sampai situ je langkah kerajaan untuk K masyarakat. Sampai situ je kah? Dah ada lagi. Ingat balik formula. Siti didik suka kulum meja. Kulum tu apa? Kurikulum. Kurikulum diubah mengikut perkembangan ICT dan kurikulum diubah bagi melahirkan pelajaran yang kreatif, kritik, dinamik dan analitis. Meja tu apa? Pekerja. Pekerja yang macam mana? Pekerja yang berpengetahuan tinggi, berkemahiran dan bermotivasi dilahirkan. Okey, seterusnya kita hurai K ekonomi lah. Macam mana nak mulakan K ekonomi? Menggunakan perkataan manakala. Manakala usaha kerajaan untuk mencapai matlamat K ekonomi ialah formula K ekonomi apa? Penemuan cipan penyet. Ialah kerajaan sentiasa menggalakkan rakyatnya menggunakan segala penemuan baru. Hal ini dengan cara membangunkan modal insan. Titik. Kedua, menggalakkan penciptaan baru. Hal ini dengan cara menggalakkan rakyat melakukan pendaftaran paten. Ada lagi tak? Ada satu lagi. Ingat balik formula. Penemuan cipan penyet. Penyet tu apa? Penyelidikan dan pembangunan berterusan dilakukan. Hal ini dengan cara memberikan peruntukan yang besar dalam bidang penyelidikan dan pembangunan. Okeylah sekali soalan C. Apakah kepentingan K masyarakat dan K ekonomi kepada sesebuah negara? Apakah anda soalan kepentingan K masyarakat dan juga K ekonomi? Jadi seperti biasa soalan esei wajib ada pembuka. Jadi ambil bilik pembuka kat soalan tu. Kepentingan K masyarakat dan K ekonomi kepada sebuah negara ialah dapat menambah pelbagai ilmu dan kemahiran. Contohnya ilmu dalam bidang sains dan teknologi. Hal ini agar negara dapat bersaing di peringkat antarabangsa. Kesannya imej negara meningkat di mata dunia. Ingat nah, soalan kebat yang cikgu ajak mesti ada 4 perkara. Yang pertama ada isi. Yang kedua ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Yang ketiga ada contohnya. Dan yang terakhir ada kesan, iaitu kesannya. Ada 4 perkara. Isi, huraian, contoh, kesan. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Guna number. Jadi kepentingan kedua ialah dapat mencipta sesuatu yang baru.
Contohnya membuat projek baja yuria di Bintulu, Sarawak. Uraiannya, hal ini dapat meningkatkan sektor perindustrian di negara kita. Dan sekali kesannya, dapat membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Okey, akhir sekali cikgu nak menyampaikan berita gembira kepada pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 ini, iaitu buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Di dalamnya mengandungi tajuk-tajuk sport sebagaimana dalam buku teks mengikut bab-bab, seperti dalam buku teks tingkatan 4 dan buku teks tingkatan 5. Sebagaimana kita ketahui, dalam setiap bab ada tajuk-tajuk sport yang tertentu. Harga bagi sebuah buku hanya RM1 saja. Bagi sesiapa yang mendapatkan dua-dua buah buku hanya memerlukan RM8, RM2 sahaja. Jadi sesiapa yang berminat boleh menghubungi Syazri di nombor 0137529209. Okey, hanya itu saja untuk kelas sejarah pada hari ini. Kita jumpa lagi pada hari yang berikutnya. Okey, kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.